segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi rakyat Malaysia. Apa khabar semuanya? Harap baik-baik sahaja. Memandangkan pagi ini cuaca agak sejuk sangat. Seronok kalau tarik terus selimut. Tapi kita tak boleh kena bekerja di waktu pagi. Alhamdulillah pagi ni pun juga saya tengok agak trafik pun agak lancar walaupun mungkin di tempat kita je. Mungkin di tempat kita betul. Tapi hakikatnya daripada malam tadi sebenarnya berlaku kalau di Lembah Kelang ni cuacanya daripada malam tadi hujan lebat. Kemudian tadi pagi jam 11 betul. Tidak berhenti sampailah pagi ni. Dan difahamkan daripada awal pagi tadi pun ada beberapa tempat sudah pun dinaiki air dan beberapa sungai juga sudah pun berada di tahap bahaya. Ya, dan kalau saya sempat juga sebelum tidur malam tadi, saya scroll timeline, saya tengok dekat Twitter ramai yang dah bising sebenarnya dekat kawasan terutamanya Seri Aman mengalami banjir, bukan banjir, paras air yang tinggi dan mula penduduk setempat dah mula mengalihkan kenderaan di tempat yang tinggi, dan di Shah Alam juga beberapa tempat juga mengalami kenaikan air yang paras agak bahaya dan dah mula melakukan persediaan, dan pasukan penggerak yang mahu membantu juga dah turut bergerak sama malam tadi, bersiap siaga untuk persiapan kemungkinan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Baik, rentetan daripada itu juga satu pertemuan telah pun dilakukan dan juga mendapat perhatian daripada ketua negara kita iaitu Yang di-Pertuan Agong yang telah pun bertemu dengan semua agensi-agensi berkaitan untuk mengkoordinasikan situasi supaya tidak ada lagi masalah. Pihak-pihak yang terlibat semua tahu apa perlu dilakukan. Maka berdasarkan daripada perkara tersebut, Agong telah pun menitahkan semua agensi untuk menitik beratkan koordinasi elak pertindihan tugasan itu berlaku. Dan dalam pertemuan ataupun dalam satu hantaran di Facebook Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah koordinasi yang baik antara semua agensi amat penting bagi memastikan tidak berlaku pertindihan tugas ketika pelaksanaan operasi menyelamat dan bantuan kepada mangsa banjir. Dan dalam satu sesi di antara pihak-pihak terlibat, khususnya Ketua Stesen Negara, ada sekali Ketua Polis Negara, Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, dan juga melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, termasuk bahagian ATMA telah pun bertemu menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk menyembah maklum tentang situasi dan juga persiapan bagi agensi masing-masing bagi sebarang bentuk kemungkinan yang berlaku. Ya, betul. Apapun kita harapkanlah pelaksanaan ataupun operasi menyelamat ini, jika kemungkinan perkara yang tidak diingini berlaku berjalan dengan lancar, dan sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia sendiri cakna dengan perkara yang terjadi. Dan kita tahu saban tahun bila tibanya hujung tahun akan berlaku peralihan monsun dan akan berlaku banjir, akan kita berhadapan dengan ribut dan petir dan keadaan yang memungkinkan kita untuk berlaku perkara-perkara yang tidak kita jangkakan berlaku. Jadi kalau boleh bersiap sedia dengan kemungkinan yang berlaku dengan perkara-perkara contohnya dokumen ataupun kenderaan kita alihkan di tempat yang tinggi, dan perkara-perkara yang penting untuk kita lakukan dengan segera bertindak. Betul. Dalam konteks ini juga disebabkan kerana situasi banjir berlaku dalam musim kempen politik pilihan yang berbaki kurang daripada 48 jam lagi, maka kita nak semak tentang situasi semasa politik negara. Di Selangor saja sebanyak 2,931 permit ceramah telah pun diberikan, yang mana ia melibatkan banyak kawasan bermula daripada hari pertama kempen telah pun dilangsungkan pada 5 November lepas sehingga semalam, dan perkara itu disahkan sendiri oleh Ketua Polis Selangor Dato' Arjunaidi Mohamad yang memaklumkan berkata betapa perlunya kempen permit ini bertujuan untuk memastikan supaya ceramah yang dilakukan itu bertepatan dengan undang-undang, tidak ada provokasi, tidak menggunakan kata-kata kesat yang boleh menimbulkan pecah belah antara pihak-pihak yang terlibat. Dan ini amat penting bagi tujuan memastikan supaya setiap daripada rakyat Malaysia itu berkempen dengan cara yang bijaksana. Ya, betul. Kalau boleh kita tak nak tengoklah bila berkempen time musim pilihan raya umum ni akan ada isu-isu berlaku perpecahan perkauman, perpecahan perpaduan kita sendiri. Kalau boleh kita elakkan perkara-perkara begitu sebelaku, sebab kita takut bila kita tengok time kempen ni ada sahaja sentimen atau isu-isu agama, isu-isu perkauman dibangkitkan. Kalau boleh elakkanlah perkara-perkara perpecahan berlaku dan sama-sama kita kekalkan perpaduan ini. Menarik saya tengok juga yang menarik bila mana musim banjir ni kan, dah kempen pilihan raya juga, mereka ni sanggup ni rancak ceramah dalam keadaan hujan yang lebat, masih lagi setia untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada
pengundi-pengundi. Walau bagaimanapun kita nasihatkan betul, tak ada masalah, tetapi ambillah tindakan yang lebih sewajarnya. Kalau boleh ada payung tu, bawalah payung. Betul. Sebab kita perlu jaga juga kesihatan. Dan kalau boleh kena perhatikan kawasan sekitar. Kalau tempat tu terlalu terbuka dengan ada petinya, kalau perlu untuk ditamatkan ceramah tersebut, kalau boleh ditamatkan dengan segera. Tapi risau juga kan, ada dekat pilihan raya umum ke-15 ni, risau juga dengan keadaan cuaca. Tapi apapun, sama-samalah kita juga doakan agar keadaan cuaca sebegini tidak berlanjutan sampai ke PRU ke-15 nanti. Betul. Dan kita nak bercakap lebih lanjut lagi berkaitan tentang cuaca ini, khususnya ketika nanti nak pilihan raya kan. Persediaan perlu dilakukan dan bagaimana pelan tindakan diambil oleh pihak-pihak terlibat. Nanti kita akan bersama dengan pihak daripada Jabatan Meteorologi, tetapi kita nak saksikan dahulu tentang cuaca bagi hari ini, bagaimana situasinya, dan langsung bersama dengan rakan tugas dari Bilik Berita. Selamat dan salam sejahtera, saya Privina Trisingham dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. Hujan lebat di sekitar Kelang, Puchong, Shah Alam dan Kajang sejak tengah malam tadi telah mengakibatkan beberapa kawasan didaki air dan satu kejadian tanah runtuh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor Nur Azam Khamis berkata, antara kawasan yang didaki air adalah di Jalan Kampung Landasan Bukit Kuda dan Taman Sentosa Kelang, Kampung Sri Aman dan Putra Haid Harmoni 1 di Puchong, Taman Ciliung, Teluk Pulai dan Taman Masna. Air turut dikesan naik di Taman Pasir Mas, Jalan Seroja, Jalan Veko dan Taman Teknologi Kajang di Kajang, Bukit Lancang, Taman Sri Buddha dan Jalan Kebun di Shah Alam serta Kampung Sungai Pening dan Sungai Lalang di Semenyih. Sehingga 3.30 pagi, lebih 31 mangsa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara selepas kediaman mereka dinaki air. Pihaknya memberi tumpuan kepada golongan warga emas dan orang kelainan upaya OKU dalam operasi pemindahan mangsa banjir. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur siap siaga menghadapi kemungkinan berlakunya banjir kilat pada hari mengundi Sabtu ini. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah berkata, pihaknya sudah menyediakan satu bilik gerakan di Menara DBKL1 bagi memantau cuaca di ibu negara. Kita even have our own bilik gerakan di Menara 1 di Bandar Kuala Lumpur, Jalan Raja Laut, tingkat 3. Dan bilik gerakan ini digunakan oleh kita panggil Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah. Yang mana Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah ini dipengurusikan sendiri oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur lah bagi Kuala Lumpur. Dan kita akan report kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Beliau berkata pihaknya turut dibantu oleh Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Sistem Pelbagai Bahaya yang diketuai oleh seorang profesor dari Universiti Kebangsaan Malaysia. DBKL juga menjalin kerjasama dengan Alam Flora Sendirian Berhad dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp dalam memantau sistem perparitan bagi memastikan ia berfungsi dengan baik serta tidak tersumbat. Perdana Menteri Mesti Orang Melayu Setiausaha DAP Anthony Loke berkata partinya sentiasa menghormati hakikat bahawa Malaysia perlu dipimpin oleh Perdana Menteri yang berbangsa Melayu namun mahukan individu yang benar-benar layak untuk memegang jawatan tertinggi itu. Kita dalam DAP menerima dan menghormati hakikat kepimpinan negara ini, Perdana Menterinya mesti Melayu. Tetapi kita mau Melayu yang berwibawa. Kita mau Melayu yang bersih. Kita mau Melayu yang jujur.
Kita mau Melayu yang ada intelektual macam Anwar Ibrahim. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam grand finale Jelajah Mega PH di Keramat malam tadi. Bulan lalu, Pakatan Harapan mengumumkan Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri sekiranya gabungan itu memenangi PRU ke-15. Selangor FC mencalarkan ego Terengganu FC selepas bangkit daripada ketinggalan mencatatkan kemenangan 3-1 pada pertembungan separuh akhir Piala Malaysia malam tadi. Ketiga-tiga gol tersebut berpunca daripada sepakan sudut. Terengganu mulanya mendahului menerusi ketua pasukan Cece Kipre pada minit ke-19. Dan Cece Kipre terus meletakkan Terengganu. Sebelum Selangor meraih gol penyamaan selepas pemain pertahanan Richmond Teteh Angkra menanduk masuk sepakan sudut Muhammad Mukairi Ajmal Mahadi pada minit ke-37. Penyerang sensasi Herlison Kayon di Souza Ferreira kemudian menggandakan kedudukan Selangor setelah bijak mencari ruang untuk menanduk masuk sepakan sudut Muhammad Mukairi. Oleh penyerang Selangor ini. Selangor hanya perlukan 9 minit selepas rehat untuk jaringan ketiga. Kali ini giliran pemain pertahanan Syahrul Nazim Zulpakar menanduk masuk sepakan penjuru Muhammad Mukairi. Dengan laporan itu, sekian dari Belit Berita bersama saya Pravina Tersingam. Salam hormat dan salam sejahtera. Baik, tadi kami baru saja paparkan tentang ramalan cuaca untuk seharian baik kali ini, tetapi yang lebih menariknya menumpukan kepada kita tentang ramalan cuaca menjelang pilihan raya umum ke-15. Rata-rata dah mula yang risau nak turun mengundi, takut hujan lebat, apa nak dibuat, takut ada yang tak bersedia. Tetapi kita nak dapatkan maklumat lebih sahih daripada individu yang meneliti setiap hari tentang cuaca-cuaca di negara kita ini, dan kita akan bersama dengan individu tersebut iaitu Tuan Lim Zihui secara dalam talian yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi Tuan Lim, boleh dengar suara saya? Dengar Encik Asra, selamat pagi. Terima kasih kasih kerana sudi meluangkan masa pagi ini bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Sekarang Tuan Lim dekat mana kedudukannya? Berada di pejabat Puan Cat. Pejabat dekat mana Ya. tu? Pejabat di mana tu? Kuala Taring Lumpur? Jaya, Jalan Sultan. Okey, maknanya tak adalah masalah berlaku apa? Orang kata air naik tinggi kan? Tak ada. Tuan Lim, seperti yang kita sedia maklum semalam rata-rata ramai yang mengadu, kita tengok ramai yang bising sebenarnya dekat media sosial ada kawasan-kawasan tertentu yang dah mula naiki air di paras yang agak berbahaya. Mungkin Tuan Lim dan juga Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri sedia maklum tentang perkara itu di Shah Alam, di kawasan Seri Muda dan banyak lagi tempat di Kelang juga turut mengalami perkara yang sama. Mungkin sedikitlah Di awal ini persediaan daripada pihak Tuan sendiri bagaimana? Baik, apabila kita sebut persediaan awal dalam menghadapi monsun timur laut, lagi-lagi pada hari Sabtu ini rakyat Malaysia akan keluar mengundi. Jadi Met Malaysia sentiasa mengemaskini maklumat-maklumat yang disalurkan melalui media sosial jabatan seperti Facebook, Twitter, Instagram. Malahan Met Malaysia mempunyai channel Telegram sendiri di mana orang awam boleh menyertai Telegram channel ini, dan begitu juga saluran melalui aplikasi pintar My Cuaca. Jadi semua maklumat ini akan disalurkan terus kepada orang awam supaya orang awam sentiasa mempunyai maklumat terkini berkaitan cuaca di tempat mereka dan juga amaran-amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia dari masa ke semasa. Berkaitan dengan kejadian hujan lebat yang berlaku di Selangor seperti Puan Cat sebut tadi, sehingga menyebabkan ada tempat-tempat yang mengalami banjir. Harapan kita menunjukkan bahawa mulai tengah malam, Negeri Perak, pedalaman Negeri Pahang,
Sembilan Melaka sehinggalah ke Johor. Kita dapati hujan lebat yang berterusan. Dan pada masa kini tempat-tempat yang saya sebutkan tadi keadaan hujannya semakin reda, terutama Selangor makin berkurangan. Namun begitu di sebelah timur Johor masih lagi ada hujan dan juga ribut petir yang berlaku pada masa ini. Ya. Okey, baik. Salah satu lagi pandangan saya nak bertanya, selain daripada ramalan berkaitan tentang hujan lebat, adakah sepanjang bermula daripada hari ini sehingga ke pilihan raya umum nanti berlakunya taburan hujan renyai-renyai yang secara berterusan, kerana kalau tengok tahun lepas itulah menyebabkan situasi berlakunya banjir. Hujannya tak lebat tetapi secara berpanjangan. Baik. Okey, menjelang hari mengundi nanti pada hari Sabtu, kita jangkakan pada hari Sabtu ni negeri Kelantan dan Terengganu berkemungkinan akan mengalami hujan berterusan. Tapi kita tak menjangkakan sesuatu lebat yang luar biasa di Kelantan dan Terengganu pada sebelah pagi pada hari mengundi. Begitu juga dengan negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka sehinggalah ke barat Johor. Kita jangkakan hujan akan berlaku pada sebelah pagi, pada awal pagi, dan untuk negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor Barat nanti keadaan itu hanya berlaku pada awal pagi saja. Cumanya yang di negeri Kelantan dan Terengganu, keadaan mendung dengan hujan akan berlaku pada mungkin boleh berterusan sehingga petang. Dan di Sabah dan Sarawak saya nampak tak ada apa-apa yang signifikan akan berlaku. Cumanya pada sebelah pagi kita akan lihat sebelah utara negeri Sarawak dan juga timur negeri Sabah pada awal pagi. Cuma dia hanya berlaku pada awal pagi saja di kedua-dua negeri tersebut. Manakala pada sebelah petang seperti yang kita jangkakan, ribut petir berkemungkinan berlaku di kawasan-kawasan pedalaman hampir ke semua negeri di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Dan fenomena ribut petir yang berlaku ni seperti lazimnya apa yang kita alami selalulah. Tak ada apa-apa yang perlu dibimbangkan. Encik Asra. Ke-15 nanti pada hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Ada tak ramalan akan berlaku, yelah kalau beli kita tak naklah terjadi kan banjir? Fenomena banjir ni agak begitu kompleks apabila dikatakan berkaitan banjir sebab pertama sekali bidang kuasa yang menjaga banjir ni ialah Jabatan Pengairan dan Saliran. Jadi banyak faktor yang boleh menyumbang kepada kejadian banjir selain daripada turunan hujan tadi. Keadaan saliran, bentuk muka bumi. Jadi faktor-faktor ini juga menyumbang kepada kejadian banjir. Jadi air laut pasang sehingga menyebabkan air dari darat susah untuk mengalir keluar ke laut. Jadi ini antara faktornya lah. Cumanya apabila kita sebut tentang hujan tadi, kita tak menyangkakan ada yang luar biasa lah akan berlaku. Cumanya apabila kita katakan Kelantan dan Terengganu tadi, keadaan cuaca mendung dengan hujan tadi boleh mengganggulah aktiviti harian orang awam. Sebenarnya ini kita percaya Map Malaysia dah sentiasa bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan yang terjadi. Ya. Persiapan persediaan rapi nak mengurangkan risiko berlakunya bencana tu bagaimana? Baik, apabila kita bercakap mengurangkan risiko bencana tadi, pertama sekali struktur sistem amaran awal tadi. Sistem amaran awal bencana berkaitan cuaca hendaklah diperkukuhkan. Jadi Jabatan Malaysia, Met Malaysia sentiasa mengukuhkan sistem amaran awal bencana. Bila kita kata tentang sistem awal bencana tadi, dia ada 3 komponen utama. Pertama sekali ialah komponen pencerapan tadi. Pencerapan elemen cuaca. Ini termasuklah stesen-stesen di permukaan, stesen-stesen radar cuaca, satelit cuaca,
Dan ini merupakan komponen utama dalam barisan pencerapan cuaca. Jadi komponen kedua tadi ialah komponen pemprosesan dan juga analisis. Analisis kepada data-data yang kita dapat daripada komponen pertama tadi. Jadi apabila kita katakan komponen pemprosesan dengan analisis tadi, kita mesti menggunakan kaedah model-model cuaca tadi untuk meramal sehingga 7 hari ke hadapan. Jadi Met Malaysia juga meningkatkan keupayaan pemprosesan tadi, model-model cuaca tadi kita cuba pertingkatkan keupayaannya supaya dia dapat memberikan satu isyarat, satu signal yang boleh kita kesan sekiranya berlaku sesuatu kejadian cuaca buruk. Jadi komponen pertama pencerapan Met Malaysia meningkatkan keupayaan stesen-stesen meteorologi permukaan. Juga meningkatkan kemampuan menerima satelit-satelit cuaca dan juga meningkatkan kemampuan radar cuaca kita. Jadi itu komponen pencerapan dan komponen pemprosesan tadi juga Jabatan Met mempertingkatkan keupayaannya dari segi model tadi supaya model-model kita lebih beresolusi tinggi supaya jika adanya tanda-tanda berlakunya cuaca buruk, jadi model-model cuaca tadi dapat mengesan lebih awal. Dan komponen terakhir di dalam amaran awal bencana ialah penyebaran tadi. Penyebaran maklumat tadi. Jadi kalau kita lihat kepada 3 komponen dari awal tadi, pencerapan, memperoleh data-data awal, meteorologi, kemudian komponen kedua pemprosesan dan analisis, dan komponen ketiga penyebaran maklumat tadi. Macam mana kita nak hebahkan maklumat ini secara lebih efektif? Jadi dari dahulu sehingga kini Malaysia sentiasa menggunakan platform-platform yang ada. Contohnya kita menggunakan dahulu jika kita lebih fokus kepada laman sesawang kita punya website. Tapi kali ini kita guna pula media sosial. Media sosial, Tuan Lim, Facebook, saya Instagram, ini, Twitter. Tuan Lim. Ya. Tuan Lim, saya nak tanya berkaitan tentang cara sebaran oleh Jabatan Meteorologi sekiranya ada kemungkinan kejadian buruk berlaku khususnya taburan luar biasa. Sosial media kita puji kerana Jabatan Meteorologi sudah ada platform itu yang sangat aktif. Tetapi bagi mereka yang mungkin tidak mempunyai sosial media, adakah wujud stesen-stesen yang akan memberi amaran siren sekiranya berlaku kejadian luar biasa supaya kawasan sekitar itu bersiap sedia dan kalau betul ada siren itu mungkin boleh kongsikan apakah bentuk tanda-tanda ini adalah siren daripada Jabatan Meteorologi dan mungkin ini bukan daripada Jabatan Meteorologi. Sedikit bayangan tentang bayangan perkara itu. Baik. Ancaman tsunami. Cuaca kita tak hebahkan di situ lagi. Sebab masa ni memadai dengan platform media sosial yang kita ada sekarang. Dan nampaknya orang awam begitu aktif dalam mengikuti rakan dalam Facebook. Begitu juga dengan Instagram dan Twitter. Jadi saya tengok penyebaran maklumat kepada orang awam secara terus daripada Met Malaysia agak begitu berkesan. Ya, Cik Asraf. Terima kasih banyak-banyak Tuan Lim Zee Hui merupakan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian. Diharapkan kita mengambil maklum tentang perkara ini dan bersiap siaga dengan apa sebarang bentuk kemungkinan. Sentiasa alert. Kalau nak dapatkan apa sahaja update yang terkini tentang cuaca, mungkin anda boleh dapatkan di laman web, laman sesawang Map Malaysia sendiri ataupun menerusi apps My Cuaca. Baik. Jom kita saksikan pula ni ada satu VT ataupun bingkasan tentang adalah ucapan daripada artis kita menjelang Pilihan Raya. Menggalakkan kita untuk turun mengundi. Jom kita saksikan siapakah artis tersebut. Hai, saya Aidil Hilda. Marilah kita keluar mengundi dan laksanakan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia.
Okay, kepada anda semua yang pulang ke kampung untuk mengundi, saya ucapkan selamat jalan dan hati-hati di jalan raya. Kita lakukan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Saya sendiri pun akan mengundi, tak sabar sebenarnya. Dan saya mendoakan yang baik-baik saja untuk negara kita Malaysia, insya-Allah. Itu dia tukang. Kita dah dapat bayangan apa sebenarnya yang berlaku dekat tukang itu sendiri. Kerja-kerja seni, kerja-kerja kraft tangan, reka bentuk. Kalau Dini sini macam mana? Tangan berseni tak? Tu terlebih seni. Hasilnya nanti Kara macam tikus membaiki labu. Tak berseni. Tak berseni sangatlah. Tapi kita bawa orang yang lebih arif dalam perkara ini. Dan pasti kita nak meninjau tentang Festival Reka Bentuk dan Kraft Selangor 2022. Ini kita sudah bersama dengan kita. Saya perkenalkan yang dekat dengan saya itu Tuan Ahmad Nazri Tashrik Rahmat, merupakan pengurus komunikasi korporat Tourism Selangor, dan juga Puan Chua Yiling, merupakan pengurus pembangunan industri Tourism Selangor. Selamat datang kedua-duanya ke Apa Khabar Malaysia. Hari ini pun dapat pakaian macam kita batik, juga. Batik kan? Batik dia. Kita meraihkan dan kita pun kata mengangkat seni warisan Malaysia itu sendiri melalui batik. Baik, kita mulakan dengan Cik Nazri. Mungkin boleh kongsi sama bagaimana tercetusnya idea untuk Festival Reka Bentuk dan juga Kraft Selangor ni, tukang ni sendiri. Okey. Untuk makluman, ianya merupakan penganjuran kali pertama dan merupakan salah satu inisiatif promosi pelancongan yang dianjurkan oleh kerajaan negeri melalui Tourism Selangor. So industri kreatif ni kita lihat merupakan elemen yang memberikan peranan yang besar dalam ekosistem pelancongan dan dalam segmentasi pelancongan itu sendiri kita melihat elemen-elemen seperti kesenian, kebudayaan dan juga kraft tangan yang menjadikan kekuatan dalam sesuatu destinasi pelancongan untuk kita lawati. So kerajaan negeri melalui Tourism Selangor kita melihat ianya menunjukkan potensi yang besar. So kita bekerjasama dengan beberapa penggiat industri kreatif dan pada kali ini kita bekerjasama dengan Puan Suzy Sulaiman daripada MMU University yang kita lantik sebagai curator untuk kita anjurkan projek tukang ini dan misi yang utama kita adalah untuk menjadikan negeri Selangor sebagai hub untuk industri kreatif. So kenapa tukang? Tukang itu kita ambil daripada seseorang yang berkemahiran. Yang kita nampak dari dalam industri pembuatan dan kita lihat yang merupakan juga sebagai simbol warisan negara. So kita pertemukan artis-artis yang lama, yang baru, yang ada kepakaran dalam seni moden, contemporary dan juga traditional di bawah satu bumbung dan kita mahukan mereka ini come out dengan idea yang lebih baru, yang lebih segar, yang estetik, tetapi juga menerapkan elemen-elemen kebudayaan dan juga identiti negeri Selangor itu sendiri. Okey, bercakap tentang perkara ini, pastinya kita akan meninjau tentang apakah keunikan itu sendiri. Kerana bercakap soal industri, reka bentuk dan juga kraft ini, setiap negeri mempunyai bentuk unik dan kelainan. Untuk penganjuran di negeri Selangor sendiri, bagaimana pandangan daripada Puan Chua? Apakah kelainan yang dibawa di dalam program ini? Untuk kali ini kita nampak khususnya selepas pasca pandemik, kita perlukan idea yang baru, konten yang baru dan pengalaman yang baru untuk membangunkan pelancongan. Maka
cara kita anjurkan festival tukang ini, kita telah menggunakan cara open call, di mana kita buat open call ini mendapatkan tukang dan juga artis, designer, mereka sama-sama bincang dan juga come out with a new project. So kali ini kita mendapat sambutan yang sangat mengalakkan, di mana 37 proposal kita dapat, dan melalui interview session telah kita lantik 6 pemenang masuk untuk hasilkan produk mereka akan dipamerkan pada festival tukang yang akan berlaku pada 22 hingga 27 hari bulan November ini. Okey, sepanjang 22 hingga 27 beberapa hari berlangsung itu, sebenarnya siapa yang terlibat sebenarnya selain daripada tukang, daripada kandidat yang dicari oleh yang ditemui oleh pihak sendiri, siapa lagi yang boleh terlibat ataupun masih lagi penyertaan dibuka untuk mereka yang mungkin berminat untuk menyertai tukang? I think penyertaan telah ditutup. Kita telah memilih 6 pemenang tu, 6 pemenang artwork ataupun proposal yang telah mereka sediakan. Semenjak bulan Mei lagi kita telah melakukan proses ini. So kita akan adakan pameran untuk ke-6 artwork tu. Selain dia bermula pada 22 hari bulan, dan pada 26 dan 27 kita akan adakan satu bentuk festival di Galeri Seni Shah Alam, di Galeri Shah Alam di Taman Tasik Shah Alam tu. So dekat situ akan ada banyak pocket event lah, ada pameran, bukan sahaja 6 artwork tadi. Kita bekerjasama juga dengan Rantai Art untuk adakan pocket event. Dia akan ada jualan-jualan kraft tangan, ada persembahan daripada indie band, dan juga mungkin Miss Lilin boleh share pitching competition. Mungkin boleh ceritakan tentang pitching competition juga. Idea suka idea baru lagi, orang-orang muda kan. Betul. Pitching ni beria sebabnya idea tu banyak yang ingin diperkenalkan. Betul. Kongsikan tentang pitching competition ini. Ya, pitching competition ini kita anjurkan setiap tahun, di mana kita membekalkan grant untuk mereka yang berminat. Mereka boleh memohon untuk menyertai pertandingan pitching ini. So tahun ini sempena dengan Tukang Festival, kita juga adakan topik industri kreatif dengan pelancongan, di mana 10 pemenang juga telah memenangi pitching ini, dan mereka juga akan ada showcase booth mereka di Tukang Festival. Ya. Mungkin boleh bagi sedikit bayangan jelas, adakah mereka yang terlibat ni ataupun tukang ini di kalangan artis-artis yang memang dah dikenali ataupun newbie, bagaimana? Mix. So kita nampak sebenarnya ini satu platform yang sangat baik, di mana mereka ada bakat dan ada idea yang baru. Mereka boleh menyertai pitching ini, dan kita nampak dari entry semua yang kita dapat memang sangat menarik. Dapat khususnya ada pelajar-pelajar yang mereka telah menonjolkan bakat dan potensi yang agak tinggi. Kita harap dengan kerjasama ini kita dapat membantu industri pelancongan dan industri kreatif di Selangor. Apa yang sebenarnya ditukang? Apa kreativiti yang dilakukan? Apa yang diproduce sebenarnya? Okey, dia banyak campuran elemen contemporary ada. So antara yang akan dipaparkan adalah mock pot. Mock pot ni dia macam satu serambi, kan? Tempat rehat. Dekat situ dia menggunakan teknik kayu langgam, dan juga ada diletakkan batik juga. Corak-corak batik itu adalah elemen-elemen kebudayaan dan identiti negeri Selangor. Nak tahu apa elemen tu, kena datanglah tengok. Macam-macam. Kan? Dekat mana ni sekali lagi? Dekat Galeri Shah Alam. Okey, baik, ringkas saja di penghujung ini, kedua-duanya mungkin boleh kongsikan ni sebagai kata-kata akhir untuk menarik seluruh rakyat Malaysia, khususnya berada di Selangor ni, ataupun luar Selangor sendiri, untuk datang beramai-ramai ke program ini. Okey, saya mewakili Tourism Selangor ingin mewawarkan kepada orang awam dan khususnya penduduk-penduduk yang berada di Lembah Kelang untuk datang ke Festival Tukang yang akan berlangsung pada 26 dan 22 sehingga 27 November di Galeri Shah Alam. Dan pelbagai aktiviti yang menarik, bukan sahaja boleh melihat pameran-pameran yang disertakan, tetapi juga boleh experience produk-produk pelancongan yang ada di Taman Tasik Shah Alam. Baik, ringkas saja.
Ini merupakan usaha dan inisiatif pertama kita dari Tourism Selangor. Kita harap anda semua boleh mengeluarkan masa untuk datang ke Galeri Shah Alam pada 22 hingga 27 hari bulan November di Galeri Shah Alam. Nak tambah sikit, kalau nak bercuti, pusing Selangor dulu. Okey. Ya. Kempen. Baik, saya orang Selangor pasti akan pusing Selangor. Saya suka kerja-kerja seni ni. Mungkin saya akan drop by sekejap. Tapi yang lebih menarik, mungkin ada satu hari untuk pitching tu. Itu yang kita nak dengar. Idea-idea baru daripada mungkin anak-anak muda yang mungkin minat tapi bakatnya tak diketengahkan. Inilah masa untuk anda datang ramai-ramai ke Galeri Selangor untuk terlibat sama dengan tukang Festival Reka Bentuk dan juga Craft Selangor 2022. Baik, terima kasih atas perkongsian ini. Satu perkongsian cukup menarik daripada Tuan Ahmad Nazri Tashib Rahman dan juga Puan Chua Yiling dua-dua daripada Tourism Selangor atas perkongsian ini. Baik, selepas ini kita saksikan pula nanti kita bercakap soal Jabatan Meteorologi dah bagi tahu tentang ramalan-ramalan yang berlaku dan kita nak dengarkan pula daripada individu yang memegang jawatan penting menguruskan kementeriannya berkaitan tentang pengurusan koordinasi kesiapsiagaan anggota-anggotanya, iaitu daripada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, merupakan Menteri Dalam Negeri, akan bercakap secara lebih lanjut tentang bagaimana agensi-agensi di bawahnya bersiap sedia menghadapi sebarang bentuk kemungkinan khususnya ketika musim yang mungkin barangkali akan berlaku banjir. Jom kita dengarkan. Saya ingin maklumkan kepada rakyat seluruh negara bahawa Polis Diraja Malaysia telah pun melakukan simulasi yang tertentu dan kita telah pun mengarahkan persediaan seramai melebihi 80,000 anggota dan pegawai polis di seluruh negara. Kita hanya ada 120,000 pegawai dan anggota, tetapi 80,000 itu kita berikan penekanan untuk menggunakan dalam pilihan raya. Maka bagi banjir kita ada 40,000 lagi. Sebab itu simulasi yang kita lakukan adalah jika sekiranya berlaku waktu pilihan raya, apa yang boleh kita lakukan. Maka sebab itu kita telah pun mengarahkan beberapa OCPD di seluruh negara bersedia jika banjir, dia terpaksa menjalankan dua tugas. Satu, nak menentukan segala operasi banjir itu dapat dijalankan dengan baik. Yang keduanya, anggota yang lain akan kita bantu khusus untuk banjir semata-mata. Dan kita juga sebagai OCPD ini pengarah bencana di seluruh daerah-daerah. Lalunya dia akan bekerjasama dengan agensi-agensi lain seperti bomba, dan kita juga dapat bantuan seperti rela. Dan baru-baru ini dalam perbincangan saya dengan polis, kita bersedia untuk Angkatan Tentera Malaysia juga membantu kita sekiranya berlaku banjir besar-besaran di seluruh negara. Kerana simulasi ini kita lakukan di banyak hotspot di seluruh negara yang kita tahu selalunya kalau banjir tempat-tempat itu akan berlaku. Bila hujan lebat, tempat-tempat yang selalu ada hotspot seluruh negara itu, kita pastikan bahawa kita bersedia bukan hanya dari segi fizikalnya, tapi kita bersedia dengan aset-aset keperluan untuk digunakan jika berlaku banjir. Tumpuan pertama yang saya lihat adalah keselamatan. Keselamatan ini selalunya rakyat memikirkan kita serahkan bulat-bulat pada penguatkuasaan semata-mata. Tapi KDN ini dia bukan hanya polis, tapi kita juga ada agensi yang lain seperti immigration, APMM. Semua itu kita lakukan kerana kita nak kepastian bahawa semua agensi-agensi ini boleh bekerjasama. Sebab itu bila saya ambil alih, saya pastikan tidak ada mana-mana agensi yang kerja in silo. Kita nak supaya semuanya bergabung dan memastikan bantu-membantu di antara satu sama lain. Maka bila berlakulah kerjasama ini, maka segala apa yang kita perlukan adalah rakyat sendiri yang mengetahui bahawa agenda keselamatan itu adalah bukan hanya semata-mata mereka, tetapi juga kita berikan tanggungjawab bersama dengan rakyat. Lepas tu saya adakan program Kita Demi Negara sebagai contoh. Kita Demi Negara ini adalah satu program untuk kita menerangkan kepada rakyat di seluruh negara bahawa peranan keselamatan ini adalah tanggungjawab bersama. Kalau tidak, sebagai contohlah, parti pendatang asing tanpa izin. Kalau mereka mencerobohi masuk ke negara kita, maklum sajalah sepadan kita ini, kita very porous sebenarnya sepadan kita ini. Ini menyebabkan mudah untuk mereka masuk dalam negara kita. Jadi yang tahu siapa orang dalam kampung itu sendiri hanyalah orang kampung. Sebab itu kita perlukan kerjasama dengan orang kampung, dan mereka lah yang melaporkan kepada kita sudah ada suspek tinggal di sini, ada sedikit yang melakukan buat rumah untuk simpan orang-orang yang datang masuk menceroboh supaya tak timbul lagi human trafficking.
yang berlaku berluasa bukan hanya di Malaysia, banyak negara-negara di seluruh dunia. Maka itu terpaksa saya fikirkan untuk mencari kaedah yang baru. Comprehensive border control harus dilakukan dalam negara kita. Jadi bila kita nak ini, kita kena bincang, kita kena bersama dengan seluruh agensi yang ada di bawah KDN. Anda peminat sukan, minat bola, tapi tiada masa untuk menonton perlawanan penuh Piala Dunia. Jangan risau, kami akan bawakan rangkuman dan jaringan setiap gol dalam perlawanan. Sempena Piala Dunia Qatar 2022, kami akan bawakan program khas untuk anda semua. Itu dia, nantikan Yalla Qatar. Dan kita sedia maklum sebenarnya kan memang dah excited. Orang Malaysia khususnya bab bola, sukan ni memang kita semua sama. Kita nampak menyatu padukan. Tapi saya risau tak menyatu padukan suami dan isteri. Itu betul, sikit sebab sebanyak. Sebab 12 bulan kita dah boleh, janganlah kunci kita orang lelaki kat rumah ni kan. Bagilah peluang chance kita. Tapi ganggu sikit juga kita tidur sebenarnya. Orang kata waktu tidur tu agak sedikit terganggu. Dah mulalah bengkak mata. Ada yang kerja pagi tu, aduhai. Macam mana tu? Tapi saya risau jugalah sebab walaupun tadi saya sebut macam suami isteri mungkin tak mengharmonikan. Tapi jadi risau sebab wanita-wanita Malaysia semua dah memahami sangat lelaki-lelaki kat Malaysia ni. Kalau ada bola sepak ni, kita bagilah chance. Lepas ni betul. Kita tahu pun dah anggur dah. Macam nak anggur ke tak nak anggur? Tak nak anggur. Okay. Bila cakap pasal bola sepak, seperti yang kita tengok promo tadi, kita tahu Piala Dunia Qatar 2022 bakal berlangsung pada 20 hingga 18 Disember ini. Wah, sebenarnya saya yang excited nak tahu barisan ataupun pasukan orang kata ahli pasukan FIFA kan yang terlibat untuk Piala Dunia Qatar 2022 ini. Betul. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut, satu keunikan yang akan berlangsung dekat tempat kita di sini, Yalla Qatar, yang melibatkan orang kata penyertaan daripada Qatar Airways sendiri, kerjasama dengan Qatar Airways. Untuk bercakap tentang itu, kita berkesempatan bersama dengan di sebelah saya, kita ada Dato' Muzammil Muhammad Amar Yusof selaku pengurus rantau ASEAN Qatar Airways. Selamat pagi, Dato'. Dari ujung sana, silakan. Inilah individu yang akan menghiasi wajah-wajah di siaran TV. Yalla Qatar. Yalla Qatar. Semua kita akan dengar suara depan ni cakap bahasa Arab lah. Yalla apa ni? Yalla ni sebenarnya dia jom, mari-mari. Jadi kita gunalah bahasa Arab tu untuk program ni. Okey, cantik. Ini adalah saudara Amar Yusof ataupun saya lebih gemar panggil Abang Amar lah. Abang Amar akan bersama kita sekejap lagi akan bercerita tentang perkara ini. Jom kita nak terjah dulu, Datuk Muzammil. Kita terjah dulu kan berkaitan tentang perkara ini. Secara umum mungkin boleh kongsikan sikitlah tentang bentuk kerjasama antara Qatar Airways ini dengan FIFA Piala Dunia 2022 ni. Mungkin kongsikan dulu apakah kerjasama yang dilakukan antara keduanya dan keunikan yang akan ditampilkan nanti. Okey, terima kasih. So, Piala Dunia kali ini agak unik sebenarnya sebab Piala Dunia ni adalah pada kali pertama diadakan di musim sejuk. Biasanya Piala Dunia ni adalah pada musim Mei, Jun dan Julai. Tapi kali ini akan diadakan November dan Disember. Piala Dunia kali pertama diadakan di musim yang sejuk. Dan di negara Arab. Dan di negara Arab. Buat kali pertama, ianya tampil di negara Arab dan Asia untuk buat kali kedua. Kali pertama dulu Japan dan South Korea yang host ni tahun 2002. Dan pada tahun 2022 ni, Qatar merupakan satu-satunya negara yang host World Cup ni sebagai satu negara saja. Maknanya kita tak ada share dengan siapa-siapa lah. Kan? Kalau kita tengok World Cup 2026 yang akan datang akan dihostkan oleh Amerika, Kanada dan Mexico, 3 negara. Tapi Qatar hanya satu. Dan Qatar Airways ni merupakan syarikat penerbangan negara Qatar. Dan pastinya kita adalah official airline lah untuk Piala Dunia kali ini. Dan menariknya juga, Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia yang ke-22 dan berlangsung pada tahun 2022.
Tu dia menarik. Banyak lagi lah kita boleh cerita pasal stadium dia nanti kalau nak tahu pasal stadium dia. Okey. Macam Encik Amar sendiri bagaimana? Pelibatan, macam mana boleh bekerjasama dengan Qatar Airways sendiri? Okey, dia macam ni sebenarnya bila Cik Arul, kita punya ketua penyiaran radio dan TV mengatakan kita perlu mengadakan satu rancangan rangkuman untuk Piala Dunia 2022 dan berlangsung di Qatar, memandangkan kita mempunyai Datuk Mozamil dan juga Qatar Airways di Malaysia sebagai klien kita di bernama. Saya rasa ini adalah satu peluang yang baik untuk bertanyakan kepada Datuk Mozamil dan terima kasih kepada Datuk kerana kemudian menyatakan persetujuan untuk bersama-sama menjadi sebahagian daripada penaja kami dalam program Yala Yala Qatar di Bernama TV. Jadi kita akan sentiasa menyiarkan rangkuman sebab kita tak ada hak penyiaran kan untuk perlawanan. Apa yang boleh kita lakukan cuma adalah rangkuman. Jadi macam tadi dikatakan bahawa mungkin boleh mengganggu isteri tidur. Sekarang dah ramai dah isteri-isteri yang tengok bola walaupun mungkin tak salah faham. seorangnya ni lah. Mungkin mula-mula tak minat kan. Lama-lama jatuh cinta. Yelah. Dia tak tahulah jatuh cinta pada bola ke pemain bola ke Datuk. Kan kadang-kadang mungkin offside tu pun dia tak tahu. Kan penalti tu pun macam apa tu penalti? Tapi tak apa. Kita narik ada. Ya. Bola tu kat situ. Jadi inilah yang kita cuba bawakan rangkuman perlawanan. Contoh pada perlawanan pertama, pertemuan antara tuan rumah Qatar akan melawan Ecuador pada 20 hari bulan pukul 12.30 malam. Tapi apa yang kita akan buat ialah siaran rangkuman ini akan disiarkan setiap hari sampai 18 Disember setiap pukul 2.30 petang. Dan hanya di Bernama TV lah Datuk. Jadi kita akan pakai jersey pemberian Datuk dan juga Qatar Airways. Jadi terima kasih. Siap ada nama semua tu. Kalau ada yang tanya nak beli macam mana, kita kena tanya Datuk lah. Mungkin kena buat banyak sikit Datuk. Mana Encik Amar akan pergilah ke Piala Dunia nanti Qatar? Tak boleh, saya pergi ke konti saja. Okey. Pergi konti ke Piala Dunia tu. Ibaratnya macam persoalan di Piala Dunia lah. Okey. Tadi yang baju tu PMTP nanti ya. Tapi saya Qatar Airways tu Datuk, tapi ada package penerbangan Qatar Airways ke Qatar untuk Piala Dunia sebenarnya. Okey, ini yang saya nak tanyakan kepada Datuk Muzamil. Datuk, berkaitan tentang kerjasama ataupun bagaimana Qatar Airways ini memainkan peranan untuk memberikan, menggalakkan orang datang ke sana meraihkan juga Piala Dunia ini. Kalau saya sempat saksikan naik Qatar Airways, ada siaran taklimat keselamatan itu melibatkan pemain-pemain daripada Qatar Airways itu sendiri, daripada Qatar sendiri, untuk menunjukkan bahawasanya Qatar adalah tuan rumah kepada Piala Dunia. Mungkin boleh kongsikan tentang pakej pelancongan yang ditawarkan sendiri oleh Qatar Airways ini untuk menggalakkan lagi orang menyaksikannya. Sebenarnya kita dah start jual pakej bola sepak untuk World Cup ni seawal tahun lepas. Kan, jadi kita sebagai official airline untuk World Cup 2022 ni, kita diberi hak untuk jual dahulu. Dan kita jual, malah bila kita jual tu, Malaysia adalah satu-satunya antara beberapa negara yang kita pilih untuk kita promosikan pakej Piala Dunia ni. So pakej kita ni terdiri daripada tiket penerbangan pergi balik, kemudian match bola sepak dan juga penginapan hotel. So pada masa tu kita tak tahu lagi siapa yang qualify. So bila kita jual, you boleh name apa favourite team you. Kan? You name your favourite team. So bila kita dah tahu mana 32 buah pasukan yang qualify tu, dan kita akan try to match lah you punya pilihan tu dengan tarikh penerbangan, dengan hotel, dengan match dia. Sekarang ni pun masih boleh lagi nak beli, tapi kalau semi final dengan final tu kebanyakannya tiket dah habis. Kebanyakannya, tapi round group match tu masih ada. Group match masih ada dan masih boleh beli. Dan nak beli dia mudah saja. Layari sesawang www.qatarairways.com. Dan di sana ada package Piala Dunia, bolehlah pilih mana yang suit to your needs lah basically. Kan, yang mana yang sesuai. So bolehlah kalau nak pergi. Tapi sekarang ni kalau tak ada tiket Piala Dunia, tak boleh masuk Qatar. Bermula daripada 1 November sehingga tamatnya Piala Dunia, visa on arrival is being suspended. Maknanya tak ada lagi kemudahan visa on arrival. Jadi siapa yang nak pergi Qatar sekarang ni, kecuali dia resident ataupun dia ada permit kerja, selain daripada itu dia mesti ada tiket bola, baru dia boleh masuk ke Qatar. Dan untuk masuk dia kena apply Haya Card online. So Haya Card tu kena masukkanlah detail nama, pasport dan sebagainya, dan tiket bola dan penginapan. Tiga ni mesti kena ada. So kalau ada penginapan, ada tiket bola, maka Haya Card ni akan diproses dalam tempoh
24 hingga 48 jam akan dapat kelulusan dan dia akan datang sekali dengan apa yang kita panggil hire permit. So dengan hire permit ni baru boleh naik kapal terbang untuk ke Doha. Kalau tidak, mana-mana syarikat penerbangan pun tak akan terima you untuk check in sebab you tak ada hire permit untuk masuk ke Qatar sepanjang tempoh Piala Dunia 2022. Okey, sedikit daripada Encik Ahmad, mungkin boleh kongsikan antara aktiviti atau bagi bayangan sikit aktiviti on ground yang melibatkan orang ramai dan bila akan berlangsung Yala-Yala Qatar ni? Okey, Yala-Yala Qatar ni pre-show dia akan bermula pada hari Ahad 2.30 petang. Dan seterusnya setiap hari pada waktu yang sama sampai 18 Disember. Okay. On ground activity sebenarnya untuk awal permulaan tak ada. Tapi pada hari final match Datuk akan berlangsung. InsyaAllah kita cuba rancangkan mini carnival. Kita cuba bawa food truckers. Kita akan sediakan mini futsal matches, e-sport, PS5 competitions yang kita akan buka kepada kaki tangan dan juga orang luar, Datuk. Dan juga dekat sebelah kan kita ada hotel kan, Airbnb dan sebagainya, tempat penginapan. Mereka juga boleh datang sebab ramai pelancong kat sebelah, Datuk. Jadi ini kita akan adakan kuis juga. Hadiah-hadiah akan diberikan kepada pemenang-pemenang dan kita dalam proses masih lagi mencari penaja. Kalau sekiranya ada yang berminat untuk menaja, bolehlah memberitahu kepada pihak Bernama. Macam saya sendiri di amar@bernama.com, amar@bernama.com, email kepada saya. Kita akan usahakan untuk anda menjadi sebahagian daripada penaja seperti mana Datuk lah, Qatar Airways. Dia sebenarnya banyak fakta tentang Piala Dunia ni. Contoh kan Datuk kan, stadium ada 8 kan, tapi Datuk mungkin diorang pun nak tahu stadium 974. Kalau cerita sebenarnya panjang tapi sikit je. Ringkas saja macam mana Datuk boleh kongsikan. Stadium 974 ni dibina daripada 974 buah kontainer. Dan kenapa 974? Bukan hanya jumlah kontainer dia 974, juga dialing code untuk negara Qatar adalah 974. Malaysia 60. Betul. Qatar 974. Dan stadium ni selepas habisnya Piala Dunia, dia akan di-dismantle. Dan kita akan hantar stadium ni kepada ke negara underprivileged country lah. Dan ada juga ura-ura mungkin stadium ni akan dihantar ke Uruguay. Jika sekiranya Uruguay dapat menang dalam bid dia lah untuk menjadi host Piala Dunia 2030. Okey. Dia boleh mana dismantle. pas ke next Dismantle, it can be dismantle. Ini antara inilah. Betul. Semua kontainer. Alright. Mana lepas dismantle, pas ke next Piala Dunia lah. Satu yang menarik. Saya pun teringin rasanya nak merasai Stadium 974 ini. Kot lah boleh terbang lagi ke sana kan. Masih ada lagi tiket tadi semua ni kan. Terima kasih banyak-banyak Datuk Muzami Muhammad dan juga Encik Amar Yusof. Kedua-duanya bercerita tentang bagaimana kemeriahan Piala Dunia. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikannya. Jangan sampai ada gada-gada. Tidak, tak nak. Sebab sukan ini menyatakan kita bersama. Bersedia untuk berkumpul dekat Bernama untuk saksikan siaran secara langsung. Akan dimeriahkan oleh kita ada Encik Amar sendiri dan geng-geng maupun tim Bernama. Dan juga Helmi. Yes, Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Diucapkan terima kasih juga bersama kami dalam Perkembangan Malaysia. InsyaAllah kami akan bawakan banyak perkembangan menarik dan teruskan kesetiaan bersama kami khususnya menjelang Pilihan Raya Umum ke-15 ini. Banyak maklumat-maklumat terkini kami akan kemas kini dari semasa ke semasa. Saya jadi undurkan diri. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat tinggal.